Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa raja'na ila Allah, kami nak kembali kepadamu ya Allah. Dulu aku sesat, aku jahil, aku jahat. Lah ni aku sedar, aku insaf, aku nak kembali kepadamu ya Allah. Aku nak melakukan ketaatan aku kepadamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir lana wa la tu'assir atamin bil khair. Amma ba'd. Yang dikasihi al-fadil Tuan Imam, ahli jawatan kuasa serta para jemaah yang dikasihi serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam ini sudah memasuki 12 dah. 11 ke 12. 12 Rajab dah. 12 makna kita sudah menghampiri separuh daripada bulan Rajab, dan kita tinggal lagi lebih kurang 48 hari lagi sebelum kita memasuki bulan yang kita sentiasa menunggu-nunggu kedatangannya, yang diistilahkan ad-duyufur rahman, tetamu Allah SWT yang maha agung. Istilahnya tetamu Allah ni datang hanya setahun sekali. Kita sebagai umat Islam ni disyurkan supaya membuat persiapan awal, persiapan seawal mungkin. Kerana tetamu hak datang ni bukan tetamu panggil kaleng-kaleng, tetamu yang sangat istimewa. Nisbahnya kalau katalah yang di-Pertuan Agong nak mari Kapulun dia ada, dengan taraf dia, kebesaran pangkat dia tu, kita sebagai orang kapul ni mestilah membuat persiapan sebaik mungkin lah. Moga nak mari kapul kita ni tak agung benar. Segala jalan, segala lokal segala rupuk habis lah. Pastikan panggil meriah, berseri-seri, panggil sesuai dengan kedudukan tetamu yang ada datang. Gitulah analogi dia. Sebelum tu hamba duk tengok semua dalam grup pengkuliah Kelantan, kekosongan Masjid Lunda, tapi tak betul lah. Malam ni betul lah, benar tak? Benar tak? Tunggu, tak apalah. Jadual lain malam ni, motif malam ni. Baik, dalam konteks persiapan kita nak menghadapi Ramadan, mau nak seterus sikit supaya kita membangkitkan semangat dan dorongan kita untuk kita membuat persiapan sebaiknya. Dalam kata kita nak menghadapi Ramadan ni, persiapan yang terbaik sekali adalah kita melakukan taubatan nasuha. Itulah persiapan yang terbaik. Jadi bermula malam ni kita kena
membiasakan diri untuk kita bangun malam, untuk kita beristighfar, untuk kita melakukan solat sunat taubat, serta kita berzikir dengan zikir-zikir taubat, supaya mari perasaan penyesalan kita di atas dosa-dosa yang kita lakukan selama inilah. Kita sebagai hamba Allah ni, kita tak nafilah kita ni sebagai sifat, sebagai makhluk ni kurang, lemah, cacat, tu sifat kita. Bila kita kurang, lemah, cacat, jadi terdorong untuk kita melakukan salah dan melakukan maksiat dan dosa. Kita tak nafilah sebab buat maksiat ni dia tak kira siapa. Sebab berjereguk pun nya kena lipat kesihatan mudah-mudah ya. Tentu ada apa. Maksud ambanya supaya kita melakukan taubat sekarang ni, bila masuk bulan Ramadan tu kita berada dalam situasi yang benar-benar bersih dan suci, supaya kita dapat merasakan keenakan, kelazatan, kemanisan ibadat. Itu kita target. Jadi kemanisan, kelazatan ni dia tidak akan mari kalau hati kita kotor dan jemaah. Jadi kita tak sillah dengan kedudukan Ramadan itu sebagai bulan yang sangat istimewa, syahrun azim, bulan yang syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah. Allah takutnya tuan-tuan. Jadi kita jangan melepaskan peluang bulan Ramadan ni dengan melakukan dosa dan maksiat. Jadi pastikan kita bermula pada sekarang, kita basuh, cuci, gonyoh, sabun, segala daki-daki dosa kita tu lah. Bayangkan kalau hamba Allah tu melakukan dosa yang panggil high profile, panggil dosa yang kelas tinggi dah. Kalau nisbah undang-undang agak 39B, bunuh orang, bayarlah hukuman yang akan dijatuhkan tu. Baik, dalam bab dosa ni banyak cerita tentang pengalaman pahit, sejarah hitam seseorang hamba Allah ni terlibat dalam dunia maksiat dan dosa. Tapi hamba nak ambil kisah panggil moga masuk sok khabar ke, hamba baca dengan detail pengkisahan dia. Seorang anak muda Melayu, perempuan, pelajar IPT, terlibat dengan dunia pelacuran kelas atasan. 3-4 tahun jugalah dia balik ngaji universiti. Bayarlah dia terlibat dalam dunia pelacuran sebagai perempuan simpanan. Orang-orang kaya ni, orang tenor ni gak tabur pitih gak lembek tekak lah tuan-tuan. Gak kalau orang kampung di bandar tak biasa dengan suasana panggil kota metropolitan tu, dia akan terpengaruh dengan budaya panggil culture shock. Dia terjebak dalam dunia perzinaan. Habis kelas tunggu di muka pintu universiti, letak di apartmen, dia menjadi perempuan simpanan. Tapi akhir kisah tu dia menyesal. Anak cerita dia menyesal. Jadi normal lah kita sebagai manusia. Bagi Allah SWT ni, isu dosa tu satu isu mu nak menyesal ke tak, mu nak taubat ke tak. Allah Ta'ala ni tahu kita lemah, kurang, kita ni kurang. Dalam ayat surah Al-Imran, wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
wallazina iza fa'alu, orang-orang yang melakukan fahishatan au zalam, yang melakukan fahsyat au zalam, menzalimkan anfusahum, diri mereka. Tetapi dalam situasi itu zakarullah, bila dia buat dosa, dia teringat betapa ancaman Allah Ta'ala kepada orang yang melakukan maksiat dan dosa. Takut tu kalau buat dosa mati tak ada taubat, apa situasi? Jawab dia, naah lah dalam kubur tu. Zakarullah fastaghfaruh, bila dia ingat perbuatan dia tu salah, dia pun memohon keampunan kepada Allah dengan beristighfar. Fastaghfaruh li dzunubihim, atas dosa. Tu dia buah, makna banyaklah dosa. 5 tahun, 4-5 tahun duk berzina ni, Allah tertuai dosa zina ni. Kalau orang nikah dah rejal sampai mati hukum Islam. Kalau tak nikah lagi sebab 100 kata. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, tidak ada orang yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah. Nak ayat duk Tuhan belaka ni. Wa yu'azzibu man yasha wa yaghfiru man yasha, sama ada Allah nak mengazabkan seorang itu dengan masuk neraka, wa yaghfiru man yasha, sama ada Allah nak mengampunkan seorang itu, mana terlepaslah masuk syurga lah. Ni nak ayat anak Sayyidina Umar sendiri, hamba tak ingat dah dipanggil, tapi nak ayat anak Sayyidina Umar sendiri itu anak khalifah, Amirul Mukminin, Khalifatus Tsani ba'da Rasulullah. Kalau kita kira dengan tarah ayah dia tu kan, nak jaga, mesti dia kena jaga dak. Image ayah dia dengan khalifah. Tapi gitulah sebagai manusia ni, terjebak dengan perzinaan, sehingga perempuan itu mengandung, melahirkan. Marilah wayak ke khalifah. Dia kata anak ni yang dilahirkan ni adalah ayah dia, royaklah kata anak dia. Jadi Sayyidina Umar ni bila royak kata perbuatan anak dia, kejutlah, tak suka lah. Anak tak guru lah kita kira, bukan sekadar tak guru. Dia ni sahabat Rasulullah, kanan sahabat Rasulullah paling kanan dah. Sehingga kita pergi Mekah, di Madinah tu kubur Sayyidina Umar sebelah Rasulullah kan. Nak tingginya keduduk sana. Tapi anak dia tu dengan bab terjebak, terpengaruh ni dengan nafsu tu, ya Allah, nak kata gua ada. Baik, kenapa panggil anak dia? Bila panggil, tanyalah cerita sebenar. Mengakulah, mengaku. Bila mengaku dalam keadaan sudah ada isteri tu, senama apa? Buat keputusan rejal sampai mati lah. Kalau kita kapal undang kat letak tiar kau gapo kat pakak pekung, berdarah, belocor, meraung, menangis sahabat-sahabat tengok ni. Tapi nak kata mana? Tapi mati dia dengan hukum mati. Tapi bagi Allah SWT, dosa yang kita buat dunia ni, kalau kita settle lalu, masuk surga. Jadi isu kita lah ni sahabat-sahabat. Sebab itulah dalam konteks kita nak sambut bulan Ramadan ni, kita persiapkan. Kita nak menyambut Ramadan ni dengan persiapan terbaik, dengan kita melakukan taubatan nasuha. Kita bayarlah. Kalau kita sudah biasa bangun tengah malam ni, tidak jadi isu lah. Tapi kalau kita tak biasa bangun malam dengan dosa yang kita buat, kita nak kau kita masuk satu Ramadan dalam keadaan orang panggil nisbah, kalau pakai yang kotor cemar, nyambak ketua rumah dia. Tu pakai yang zahir nampak cemar, nampak kotor, ni kotor batin. Allah duk tengok kekotoran batin kita dengan sebab dosa dan maksiat kita buat tu. Sangguppkah kita nak beradab dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati kita cemar dan kotor? Tak sanggup tuan. Maka kita belahlah dengan Allah SWT ni. Belah. Merayu, merintih. Air mata seorang pentaubat
yang melakukan dosa, lepas tu dia menyesal, dia taubat dengan linangan air mata, bagi Allah Ta'ala dia lebih suka melihat orang yang berdosa kemudian bertaubat dengan linang air mata, menyesal di atas dosa, lebih Allah Ta'ala suka berbanding dengan orang yang melakukan ketaatan tapi penuh dengan rasa ujub, sombong, takabur. Kita ni hamba Allah, tuan-tuan. Gapo kita ni, tuan-tuan? Tuan-tuan bayar kalau kita bangun tengah malam dekat ada sunyi, sepi, kita berzikir dengan zikir taubat. Wasallul lail wan nasu niyam. Kita bangun semaya malam dekat ada orang duk tidur belakang. Mana kita dengan Allah lah. Kita communicate. Kita bermunajat. Kita segala-gala isi hati kita. Inilah hak Tuhan nak tengok tuan-tuan. Sukanya hidup kalau kita bawa pembawaan hidup kita sehari-hari itu dengan situasi seperti itu. Kita rasa kita bersalah. Kita rasa kita berdosa. Lasti firdausi ahla. Sebenarnya kita tak layak nak masuk surga, tuan-tuan. Apa kelayakan kita? Nak agak ke semaya, nak agak ke puasa, nak agak ke baca Quran, dak erat bah. Tak erat. Hak itulah kita bergantung dengan rahmat Allah. Sabaqat rahmati ghadabi. Dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala ni dia tahu isi hati kita sebagai hamba dia. Sabit tu dalam kisah orang buat dosa, Allah kata dia mendahulukan rahmat dia, kasih belah berbanding dengan kemurkaan. Sabaqat rahmati ghadabi. Kita bangun tengah malam, kita semaya solat sunat taubat. Kalau kita boleh baca ayat-ayat yang panjang, jelera lah benar. Menangis tuan-tuan. Kita baca ayat Quran ni, kalau kita faham, dia akan menyentuh hati kita. Memang itu sifat Quran, sifat warahmah. Tubna ilallah. Seorang pun ni tak berapa hituan. Salah satu zikir taubat. Tubna ilallah. Wa raja'na ilallah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kami bertaubat. Tubna ilallah. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Orang nak dijatuhkan hukum gantung. 39 Nabi ke hukum gantung kan. Pegawai agama penjara peluang sebelum dihukum gantung itu untuk dia solat sunat taubat. Kita bahaya perasaan orang yang duduk semaya tu dalam 2-3 minit lagi akan dihukum gantung. Tak nak bayar ni. Kesedihan dia. Mungkin dia nak mati dah ni. Tapi sebagai hamba Allah, dia menyesal. Aku bertaubat kepadamu ya Allah, di atas dosa-dosa yang aku buat selama ini. Wa raja'na ilallah. Kami nak kembali kepadamu ya Allah. Dulu aku sesat, aku jahil, aku jahat. Lah ni aku sedar, aku insaf, aku nak kembali kepadamu ya Allah. Aku nak melakukan ketaatan aku kepadamu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh ikhlas. Wa raja'na ilallah. Bayar kalau kita mengeluarkan kata-kata tu ni sebelum kita mati ni tuan-tuan, bayarlah tuan-tuan. Hati kita akan jadi murni, akan jadi bersih, akan jadi suci. Hati yang suci dia murni lah Tuhan nak tengok sebenar-benar. Bukan pangkat, bukan harta, bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, bukan kuasa tuan-tuan. Bagi kita akan tinggal belakang tu. Hak kita dok bangga, kita megah, kita dok nyahu. Orang ada kuasa ni.
Allahu akbar. Mudah dia manusia terpedaya dengan tipu daya dunia. Mudah. Memang dunia ni dia akan kecek kita, dia akan tipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata al-ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia tu melainkan kesenangan yang akan menipumu. Allah pangkat harta. Kadang-kadang bila kita ada pakat dia jadi tak khabar ingat rupa. Sebelum ni kita tak ada pakat okey aja. Bila ada pakat dia jadi lain macam pula. Ni kita takut. Sedangkan pangkat harta kekayaan itu boleh tentu menjamin untuk selamat akhirat seksa. Hei manusia. Bila mu dari situasi itu janganlah tunjuk sombong, tunjuk agah, tunjuk takabur. Tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka man tasha. Aku boleh bila boleh masa dia, aku boleh tarik bila boleh masa kuasa pangkat harta ni. Jangan dak agahlah. Wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu. Baik. Wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal di atas apa yang kami lakukan. Itu maksudnya. Ambo ni kata dosa banyak tuan tak tahu. So kamu Hasan Basri ulama besar di Basrah tu zaman kerajaan Malaysia, dia sendiri kata, mu nak tengok aku ni alim, mu nak tengok aku baik, mu nak tengok aku ju, mu tak tengok dalam hati aku. Kalau mu tengok dalam hati mu tak mari dengan aku mengajar. Setahu Hasan Basri bah. Kita kelas tamadar Cik Ayah ni kak. Sebab itulah kita kena melazimi taubat kepada Allah Taala untuk kita bina momentum perasaan kita, hati kita, rasa kehambaan kita. Orang nyesal ke? Dia malu, dia tunduk. Orang dosa gitulah. Safwan Al-Haris. Kita taubat malam ni. Safwan Al-Haris ni sepupu Rasulullah. Al-Haris ni anak sulung kepada Abdul Muttalib. Ada 10 orang anak. Abdul Muttalib, Abu Lahab, Abu Talib, Abbas ni, Abbas Hamzah Abdul Muttalib. Dia antara adik-beradik anak kepada Abdul Muttalib. Yang ngelas sekali Abdullah, ayah kepada Rasulullah. Baik. Nak cerita ni. Allah hebat sungguh. Jadi Safwan ni anak Al-Harith ni sepupu Rasulullah ke. Di segi hubungan darah dekat lah, mungkin sepupu, mungkin ayah tadi beradik. Tambah-tambah rupa parah. Safwan ni saling tak tumpah parah Rasulullah. Parah dia, rupa parah dia. Kalau orang tengok Safwan, orang tak katakan Rasulullah. Bila orang tengok Rasulullah, dia kata ke Safwan. Ni nak ayat. Bila Rasulullah dilantik sebagai seorang rasul, utusan Allah, bermulalah perseteruan, perbalahan. Balas sungguh lah, balas sungguh. Nyo kata huduh ke Rasulullah tu sekat-sekat no. Jadi Safwan ni dia ada kemahiran membuat puisi yang mencaci menghina Rasulullah. Waktu sakit hati Rasulullah ni, bila berlaku Futuhal Makkah, nak ayat balas start pada umur 40 tahun sampai ke Rasulullah menaluk kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Lamanya perseteruan sepupu ni. Waktu sakit hati Rasulullah kepada sepupu dia wanted kepada Safwan Haris ni. Bila berlaku Futuh Makkah ni, dia short listing 15 orang. Kalau jumpa orang ni, bunuh walaupun gantung di kelambu Kaabah, termasuk Hindum binti Utbah, termasuk Al-Wahsy, termasuklah Safwan Al-Harith, sepupu dia tu. Tapi kerana kejahatan dia tu lah, bila Rasulullah keluar surat wantok tu, kata kenalin lah, mari menyesal. Dia ni muka kalah lah tu tak. Dia kau gunalah kabel pot saudara Sina Abah ni, minta ihsan daripada Rasul supaya maaf kesalahan dia. Tak apalah. Kan Rasulullah ke jiwa dia lembut. Dalam keadaan mula-mula suruh bunuh, akhir Rasulullah maaf. Isunya bila Rasul maaf tu ke Allah tu, lah tahu. Dia kata
Hari Rasulullah maafkan aku tu merupakan hari yang paling aku gembira dalam sejarah perjalanan hidup aku. Sepuan al-hadis. Isunya lepas tu, dia malu lah weh. Selama ni dia musuh Rasulullah. Lalu Rasulullah jadi PM, jadi ketua negara ni gak bayarlah, malu tu gak. Tuhan lah tahu dia. Waktu malu dia ni, dia jalan dia tak tengok Rasul. Malu kan, orang malu gitu kan. Tapi perubahan hidup dia selepas dia diterima pengampunan Rasulullah tu, setiap hari ni masjid lah tempat dia. Tak gilai. Jadual hari dia rumah masjid sebab nak khabar dosa-dosa hak selama keni nak kambuh tu kan, dia kena khabar dengan ketaatan kan. Ibarat kita kat pagi tu mari dah masjid. Hebat dia, tak apalah. Sehingga Rasulullah jumpa rakyat kau sini sama kenal kau tu. Dia tuduh pala dengan sebel. Tak siri Rasulullah tengok malu dah. Rasulullah tu lah sepuan. Baik, nak ayat taubat tuan. Dalam kes taubat ni tuan, maksud amba tuan, bila masuk Ramadan tu perasaan kita tu, man fariha bidukhuli Ramadan. Orang yang rasa suka, rasa gembira bidukhuli Ramadan, bila masuk Ramadan haramallahu jasaduhu ala nir. Suka ya tu, suka Ramadan nak mari tu, haramallahu jasaduhu ala nir. Tuhan mengampun, Tuhan mengharamkan api neraka daripada jasad dia. Ni nak ayat keberkatan kemuliaan bulan Ramadan, syahrul mubarak. Tuan-tuan dan puan, kita nak puasa ke 30 hari. Ambo nak suruh adik kakak kapulunda ni, supaya kita jadikan puasa tahun ni betul-betul orang panggil ada kelainan, different dengan apa hak kita nak puasa selama kini itulah. Kita anggaplah aku nak puasa tahun ni, aku nak puasa yang terbaik sekali. Iltizam, tanah keazaman dari kita tu, kita nak melakukan sepenuhnya ketaatan di sepanjang bulan Ramadan. Kita target gitu. Dan kita berazam untuk meninggalkan segala maksiat dan dosa di sepanjang bulan Ramadan. Nak jadi gitu tu dia kena start lah ni lah. Habis tu amat sarankan bermula ni kita bangun semaya sunat taubat tu supaya kita jadi jinuk dengan ibadat. Kerana bulan Ramadan kan diistilahkan syahrul ibadah kan. Bulan ibadat banyak kelebihan. Syahrul ibadah, syahrul maghfirah, syahrul Quran, syahrul ghazwah pun juga. Ramadan ni bulan perang, syahrul ghazwah bulan peperangan. Nak ayat bulan puasa peperang. Bulan Ramadan ni mana panas. Panas puasa lagi, panas cuaca ni. Kena pergi perang dalam Ghazwatul Badrul Kubra tu. Jadi latihan ni supaya apa? Supaya iman kita tu mencanuk naik. Itu masalah. Iman kita ni dia boleh jadi naik, dia boleh jadi turun. Yazidu wa yanqus. Memang itu sifat iman. Time-time kita rajin, time-time jenera juga. Rasa malahnya nak main sini. Ada something wrong lah tu. Tapi nak ayat yazidu wa yanqus tu, yazidu bil ibadah. Iman ni dia akan naik dengan ibadat. Nak boleh jadi ibadat ni pasti ke hati kita bersih dulu supaya kita rasa sukanya sembahyang kita. Tarawih sini berapa dah? 40 kata dah. Takut lapar apa kerak dua lagi. Kedai colek ni boleh puasa lah jadi banyak. Habis kedai jual colek. Allah, puasa-puasa punya jual juga dia. Kita ni kan bunyi colek kan era lah. Tuan-tuan dia apa-apa. Yazidu wa yanqus. Jadi hamba nak highlight untuk kita buat persiapan preparation untuk Ramadan ni. Anggaplah Ramadan tahun ni adalah Ramadan yang terakhir. Lah dah kita puasa. Ramadan yang terakhir. Kalau semalam dia panggil solatan muwaddi'. Solat semaya, solat semak tinggal muwaddi'. Dia panggil tawaf wida'. Kalau haji ke tawaf selamat tinggal nak pergi ke Madinah tu,
Tawaf terakhir itu tawaf bina, tawaf selamat tinggal. Kalau semaya dipanggil solatan muwaddi', solat yang untuk yang terakhir, nak tinggal dah semua, lepas tu kita mati dah. Kita anggap gitulah boleh puasa tahun ni. Letak dalam mindset kita, Ramadan tahun ni Ramadan terakhir dah bagi aku untuk kehidupan. Lepas tu aku mati, aku tinggal dunia. Tak ada dah lah kesempatan untuk kita buat ibadat. Masa kita hidup lah kesempatan tu untuk kita melaksanakan ibadat. Peluang tu ada pada bulan Ramadan. Banyak kelebihan. Di antara kelebihan keistimewaan bulan Ramadan, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Fihi padanya lailatun, satu malam, khairun, lebih baik, min alfi syahrin, pada 1000 bulan. Hanya ada pada bulan Ramadan. Kita nak mihkah, kita nak cangik ekor cawak, kita nak pastikan kita dapat ya satu malam tu menyamai 1000 bulan. Mana tuan kita nak dapat peluang tu? Kita hidup ni baina sitting wasabi'in aja. Kita hidup antara 60 hingga 70 tahun saja. Terlalu singkat kehidupan di dunia ni. Ya Allah, duk lara lagi, duk galik lagi, duk berebut lagi. Allah, tak habis dengan dunia dia. Kita tak nampak kehidupan kita dalam kubur tu lebih lama daripada kita hidup dunia. Tidak kita benar. Kita hidup dalam kubur ni lebih lama pada kita hidup lah ni tuan. Kalau kiamat 1000 tahun lagi tak? Agak-agak 1000 tahun lagi. Boleh buat ramalan ke? Aisyah. Malaikat tanya Rasulullah. Rasulullah tahu hak tanya tu. Malaikat dia kata hak nanya lebih tahu pada hak kena tanya, dia kata. Tapi Rasulullah kata aku sendiri tak tahu. Tak apalah hak tu. Tuan, insya-Allah lah dari kontak adik kakak di Kapulunda ni, ambo nak benar-benar kita merasai makna Ramadan tahun ni kita buat yang terbaik. Di khemah Ramadan ambo meeting dengan Jabatan Pembangunan Islam di MPKB untuk menjadualkan takwin Ramadan di khemah Ramadan. Di antara ambo bicaranya untuk wujudkan program Quran tua, Quran Tain dan rumah mengaji. Nak mengisi jadual di sepanjang bulan Ramadan. Kita nak betul-betul khemah Ramadan itu penuh dengan aktiviti-aktiviti yang memberi manfaat dan kebaikan kepada orang. Khemah Ramadan tu kalau boleh puasa kat 2000 lah muat tu. Tak apalah. Nak maksud amal kita nak isi sepenuhnya jadual dalam Ramadan bulan itu dengan sepenuh ketaatan. Kita jadual lah. Baik amal nak setuh bab Quran. Kalau tuan boleh fokus sepanjang bulan Ramadan dengan mengisi dengan Quran, amal rasa puas hati dah. Kita tengok cara orang dulu mengisi jadual di sepanjang bulan Ramadan dengan Quran. Imam Qatadah kata selama Imam generasi salafus soleh. Kita tengok cara pembawaan hidup dia masa sebulan Ramadan tu. Kalau tidak bulan Ramadan, dia khatam Quran seminggu sekali. Seminggu sekali seminggu sekali makna lebih kurang setiap waktu. Mana 4 juzuk sehari. Nak perhabis 30 juzuk. Kita ke 4 kali 7 dah. Mana 4 juzuk sehari. 4 juzuk sehari ni rasa 4-5 jam juga dia. Sebelum Ramadan dia khatam seminggu sekali. Hak tu pun tak ada nak ambak dah. Bila masuk Ramadan 3 hari sekali. 3 hari sekali speed and power dia. Dia akan ambak tu. Masuk 10 hari terakhir setiap malam dia khatam. Tingginya effort, usaha. Pasal dia nampak kelebihan keutamaan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Sebab tu cara ibadat tu dia beza dengan tidak bulan Ramadan. Imam Syafi'i setiap hari 2 kali khatam. Nyo buat lagu mana lah ya Allah. Kita setahun sekali ni pun puas mitah dah.
Amo tanya Tok Ngulu, amo kuliah sebelum Jumaat di Padang. Dia Tok Ngulu kan, dia Tok Bila. Kata entah tak lupa berapa kali? 2 kali kata. Amo kata terak jadi 4 kali tanya. Kata hak 2 kali tepu bertebang. Nah. Baik. Jadi atas maksud kita nak memastikan Ramadan tahun itu Ramadan yang terbaik dalam sejarah kehidupan kita sebagai hamba Allah, kita set lah. Boleh lah kalau nak buat. Boleh. Dia gapo-gapo ni nak dengan taksi aja. Dah ni, bola boleh bangun. Kalau dia kata dah nak. Dah nak. Hak taksi tak bangun betul lah. Dia nak atau asyik. Jadi nak jadi nak tak asyik itu kita latih, kita train ni. Kena latih lah. Tak berlatih tak jadi tuan. Jadi latihan ni bermula dengan bulan Rajab dan Syakban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan. Comel tuan. Kerangka Allah Taala dalam konteks kita sebagai hamba dia susun molek dah. Tinggal lagi mu ni setara mana hamba. Mu nak cari kerajaan aku ke tak? Nak. Kalau mu nak cari kerajaan ni hak sepatutnya buat. Tapi malangnya tuan ramai orang-orang tidak faham tanggungjawab apa apa yang perlu dia buat sebagai hamba Allah. Lah ni tak apalah. Bila mati kat nyesal lah masalahnya. Hak mati tu kita takut ni. Bila kita mati kita tak ada dah peluang nak buat ibadat kah? In qata'a amalu putus. Tapi realitinya tuan, hak mana mati dah lah ni tu kan. Memang hak mana mati dah tu semua nyesal. Kullu mayyitun nadam. Allah tuan. Lah mana kita ni? Kita nak menyesal dalam kubur ke kita nak menyesal lah ni? Itu isunya. Kalau kita nak menyesal lah ni, kita kena buat perubahan demi kebaikan untuk kita hidup lepas pada mati. Al-kayyisu mandanak. Orang sentiasa muhasabah, sentiasa cek diri dia tu sejauh mana amalan kebaikan dengan keburukan sebelum dia mati itulah. Wa amila lima ba'dal maut. Bukan main ambo sebut ni tu. Ambo pun dalam usaha untuk memastikan supaya sebelum ambo mati ni do the best. Maalah ambo pergi ngaji lagi tu. Ni bahasa Arab dengan Ustaz Tamareka sebab ambo nak benar-benar menguasai ilmu alat ni. Quran ni kalau tak reti bahasa Arab memang payahlah tuan. Mengaji lagi ni. Supaya apa hidup hamba terisi dengan benda-benda kebaikan, terisi dengan benda yang bermanfaat dalam jadual rutin harian kita. Tidak kena buat kedai kopi teh itu mah duk main haji lagi. Allah sedihnya. Al-wajibat aksar minal sedekah tanggungjawab kita lebih banyak pada masa ke limit. Kerja banyak, tanggungjawab banyak. Apa kita dak buat galik tu? Nak kata kan kita tidak faham tanggungjawab kita sebenarnya apa yang kita perlu buat sebagai hamba Allah. Kita akan mati. Lah mana? Baik. Bunyilah Cina dah. Extra time. Tetapan yang dikasih clear atas maksud Quran itu. Hamba alhamdulillah. Hamba rasa bersyukur. Hamba berjumpa dengan ambo buat bisnes. Ambo sebut bisnes. Tapi bisnes really dengan untuk orang untuk buat kita create satu teknologi AI ni. Al-Fadhil tu aja tahulah dak. AI ni suatu teknologi yang paling canggih yang ada atas muka dunia setakat ini. Masalah kelebihan teknologi orang Islam tidak menampakkan. Dalam konteks Quran ni tuan, teknologi ni akan membantu untuk kita tahu, faham, ingat dah apa. Itu kelebihan teknologi ni. Sebab ambo teliti sungguh-sungguh kaedah pembelajaran, kita akan jadi faham, kita akan jadi ingat, kita akan jadi hafal. Hak apa tu naknya? Kalau sekadar ingat tak dihafal tu dia tidak jeliga masuklah hati. Baik. Kesungguhan pihak syarikat ni dia invest 10 juta iklan dalam sinar harian bermula 12 bulan ni sampai 1 Syawal. 10 juta berani dia sebab
Objektif ni nak memastikan rakyat Malaysia ni dalam setiap telefon tu ada aplikasi teknologi AI untuk faham makna perkataan. Bukan faham Quran, faham makna perkataan. Sebab dalam Quran ni ada 77,429 perkataan. Ni dia buat research, R&D dia. Canggih syarikat ni. Syarikat ni orang Malaysia buat ni, Datuk Razin. 3 kali amagi. Lepas tu dia sudah mendapat endorsement, pengesahan daripada Dr. Zahruddin, pakar muamalah. Makna kita nak jual aplikasi ni tidak jadi isu sebab sudah mendapat pengesahan patuh syariah daripada Dr. Zahruddin. Nanti hamba post dalam. Bagi hamba tuan, tak apalah. Hak nak dakwah tu dah. Kalau kita nak buat bisnes pun tak jadi isu sebab hidup ni kita perlu panggil pendapat kewangan yang stabil. Target dia gini, hamba minta masa sikit. Dalam dia buat sunnah ni, dia nak pastikan 100 orang rakyat Malaysia ni bertaraf jutawan, income 100,000. Apa abang bayar kalau ada 100 orang? Sudahlah pusat tapi kita. Hamba niat nak sudah pondok hamba di Thailand ni. Hamba target dengan income hamba nak sudah sebelum hamba mati pondok hamba di Thailand. Maksud tuan, hamba nak suruh dengan rasa rendah diri pada adik kakak, marilah. Sebab benda ni baru. Jadi tanggungjawab kita lah memasarkan aplikasi supaya dalam setiap telefon ada aplikasi untuk membantu kita faham makna perkataan. Dia target 1,000 patah perkataan. Kalau kita ingat, kita akan menguasai 80% perkataan. Jadi kita nak puasa ni, kita nak baca kedai supaya kita sampai situ lah. Baca dengan penuh rasa kepahaman. Dia feel dia lain. Jadi tuan, tak apalah. Nak dapat info lanjut tu boleh pergi ofis hamba di Kubur Marah. Hamba buat signboard lah. Usaha bersungguh hamba join dengan GPI untuk merisai Datuk Isam dia akan turun di Kemah Ramadan untuk mempromosi ke aplikasi Al-Quran ni. Jadi nak tahu lebih lanjut boleh berjumpa dengan hamba lah. Hari-hari sok khabar tu kan. Tak apalah, hamba sekat tu dulu. Al-Fadhil Tuan Meh, hamba minta banyak kalau ada terkasar bahasa tersalah kata, ampun maaf dipinta. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.